Hai, saya Dr. Maliki. Jangan lupa ikuti video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Jom layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi anda bertemu dengan saya Dr. Maliki. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan isu sugar book, iaitu sugar daddy cari sugar baby cari sugar mami. Macam itulah ceritanya. Dan dikatakan ada ramai mahasiswa-mahasiswi terlibat. Bagi saya macam ni lah. Ini perkara besar, apatah lagi dalam negara kita negara Islam. Ini suatu yang sangat tidak bagus. Tetapi bagi saya, kita harus faham tau. Ia boleh berlaku di mana-mana pada bila-bila masa saja. Orang macam Mr. Darren ni ada ramai. Dia boleh buat lah sugar book, sugar platform ke, sugar wallet ke. Tapi kalau tak ada supply dan demand, tak ada orang yang nak, dia tak jadi juga. Saya haraplah mahasiswa-mahasiswi khususnya lah, dia kena fikir panjang. Kamu dah belajar jauh-jauh dah tinggi-tinggi. Takkan tak boleh bezakan mana yang salah, mana yang betul. Pembuat laman ini kata dia hanya membuat laman platform untuk orang ikut. Terpulanglah pada orang di dalamnya nak buat macam mana. Tapi bila dia kata dah nama sugar book, yang mana menemukan sugar daddy dengan sugar baby, semua orang faham. Ia melibatkan sesuatu yang sangat jauh, yang melibatkan isu morality. Dan pakcik-pakcik, abang-abang yang mungkin kamu ada lebih duit tapi kamu nak jadi sugar daddy, kamu kena ingat tau, kamu pergi swap kamu punya credit card ni, semua data tu terjamin ke? Kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin sebelum ni ada keinginan, tolong hentikan. Anda ada masa depan yang sangat jauh lagi, jauh ke depan. Janganlah hanya kerana kita mungkin ada sedikit kesusahan nak gunakan alasan pandemik ini untuk kata orang cari makan. Ramai lagi kawan kita yang tak perlu jadi sugar baby ataupun anak ikan ni. Dia buat kerja hujan-hujan, bawa Grab food, kerja dengan JNT, kata tak dapat OT, dia buat kerja juga. Okeylah. Jadi sekarang ni anak-anak Malaysia kena fikir masa depan dan tabah. Video yang pertama dulu saya kata dah, tolong buat semangat dengan kesusahan ini. Jangan jadikan alasan. Perkara-perkara nafsu macam ni tak bertahan lama sebenarnya. Jadi saya harap masyarakat buka mata dan pandang jauh ke depan. Abaikan saja sugar book ni. Kebelakangan ini kita dikejutkan dengan satu lagi version ajaran sesat yang disebut Ibu Yati. Kalau kita ikutkan sejak dahulu, kita ada macam-macam. Ayah Pin ada, Hassan Rimau ada, Tuhan Harun ada, Milah Abraham, tak macam-macam lagi lah. Jadi saya tak hairan kalau kita tiba-tiba ada version baru seperti ini, kerana orang-orang yang salah faham tentang agama, orang-orang yang kadang-kadang mencari peluang-peluang dan juga kuasa melalui ajaran sesat ni memang ramai. Sentiasa ada, pada zaman-zaman yang terdahulu pun ada. Yang paling penting, saya percaya orang macam Ibu Yati dan juga Profesor Hamid Yop, yang adalah orang yang mengajar Ibu Yati ni, saya yakin mereka kenal audience dia, pengikut dia, followers dia. Followersnya selalunya kalau ajaran sesat ni adalah orang-orang yang kecewa dalam mainstream. Dia kecewa dengan sesuatu perkara, dikaitkan dengan kepercayaan dia. Dia mungkin sakit lama tak sembuh, dia kaitkan dengan agama Islam yang selama ni dia ikut tak pernah memberikan kesembuhan. Jadi kekecewaan ini kadang-kadang ada setengah orang dia melepasi batas. Dia akhirnya dapat satu kesembuhan yang mungkin ada secara tak sengaja dikaitkan dengan ajaran yang dia sedang belajar. Jadi bagi saya, orang seperti ini, followers macam ni, dia bukan sehari sekelip mata dia terus ikut. Dia bukan hari ni dia dengar Ibu Yati buat ceramah, tengok video terus dia nak tinggalkan ajaran sebenar dalam Islam. Tidak. Dia kadang-kadang dia ada tercetus perasaan, ingin tahu, dia follow. Dia ada pertemuan, ada aktiviti, ada pemujaan, ada ritual-ritual yang dia rasa tak pernah dibuat. Dulu kena sembahyang 5 waktu susah, sekarang ni tak payah sembahyang, pergi tepi laut pukul gong pun dah boleh happy-happy. Jadi tentunya orang-orang macam ni ada saudara mara, ada kawan-kawan, ada adik-beradik. Takkan tak tahu kawan ni pergi asyik ikut Ibu Yati, selalu SMS, selalu WhatsApp, selalu dengar video. Takkan tak boleh tegur, kau buat apa dek? Lain macam ke dek? Kan? Mula-mula mungkin dia kata, tak ada kak, ni bisnes sikit dengan Kak Yati ni. Sampai mantra-mantra ni dah lain macam dek. Baiklah ikut akak jumpa ustaz. Macam tu. Tentu kena ada proses ni. Jangan sampai tunggu Yadim ke Jais nak buat panggil Ibu Yati ni sampai gempar kita baru nak ambil tindakan. Yang penting sekarang, masa mula-mula kita hidup ni dipengaruhi oleh persekitaran. Kalau persekitaran yang tak ambil tahu tentang tindakan, perilaku, perbuatan, pergerakan, tentunya dia rasa memang selama dia lulus. Tak ada siapa nak jaga aku pun. Aku dah macam ni baru kau nak ambil tahu pasal aku. Apa hal? Perkara-perkara ni pastinya boleh dibendung kalau kita awal-awal lagi ambil tahu. Caknalah. Seterusnya, saya baru-baru ini ada melihat video yang ditunjukkan oleh selebriti terkenal kita yang juga bekas guru bahasa Inggeris, iaitu Miss Adibah Noor. Saya suka Adibah Noor kerana lawak bersahaja dan saya tahu memang beliau mempunyai keupayaan penguasaan bahasa Inggeris yang sangat bagus. Pernah juga saya lihat dia jadi juruacara, sangat bagus. Dan cuma satu, bila Cik Adibah ni, dia bercakap tentang percakapan yang betul ataupun penguasaan yang betul dalam bahasa Inggeris dan dikaitkan dengan video yang mana Datuk Seri Rina Harun, iaitu Menteri
Menteri Wanita kita berucap yang dikatakan ada kesilapan. Saya cuma tertanya-tanyalah apakah niat sebenar beliau. Adakah memang hendak buat advokasi tentang cara sebutan yang betul, which is bagus. Ya, sebagai seorang guru bahasa Inggeris, dia memang kena buat advokasi supaya orang boleh sebut kaedah yang betul. Tapi kalau ia digunakan hanya untuk meletakkan bahawa menteri ini mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang rendah dan nak merendahkan kedudukan dia, yang itu tak betul. Kerana apa? Bagi saya simple. Kalau Datuk Seri Rina Harun memang lahir kat Scotland, bintinya binti Maxwell, dia salah cakap dalam bahasa Inggeris, saya akan komplain lah. Tapi kerana Rina binti Harun, orang Malaysia, orang Melayu, macam saya pun kadang-kadang penguasaan bahasa saya pun kurang bagus sebab saya sekolah bukan sekolah Inggeris. Jadi darjah kesilapan tu taklah tinggi sangat. Macam tu. Jadi netizen, rakyat tidak perlu gembar-gemburkan. Cuma saya setuju supaya orang-orang yang mahir dalam bahasa Inggeris ni latih lebih ramai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia biasa juga. Silap sikit-sikit tu biasalah. Kadang-kadang saya pergi United Nation punya conference, ada menteri yang dari negara-negara tertentu nak sebut pun salah. Kita pun still respect. Tak ada masalah. Ya? Kita juga ada dengar baru-baru ini dua kejadian yang mana dikatakan polis telah membuat satu tindakan yang tak bagus, iaitu buat sexual harassment yang mana akhirnya rakyat ataupun pengadu mengadu dalam media sosial dan akhirnya polis ini telah diambil tindakan kabarnya. Bagi saya, kejadian polis membuat tindakan sexual harassment ini memang tak patutlah. Apatah lagi mereka adalah penguatkuasa undang-undang. Saya harap kalau ikutkanlah apa yang netizen cakap, ada yang buat komen dia kata saya pun pernah kejadi macam ni. Saya pun pernah diambil tindakan, diambil IC, minta nombor telefon, kemudian dikacau malam-malam. Kalau itu berlaku, sebenarnya rakyat ada hak untuk membuat aduan pada bila-bila masa. Di bawah Bukit Aman ataupun PDRM ada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. JIP sini memang sentiasa bersedia untuk membantu masyarakat dan mengawal tingkah laku polis ini. Jadi anda kena tahu, rakyat pun kena tahu. Kat sini saya nampak pokok pangkalnya pengetahuan lah. Ilmu. Janganlah tengok orang pakai seragam, kita terus menggigil, takut nak cakap macam biasa. Tuan, saya nak ke kedai, tapi saya punya lesen tertinggal. Kalau tuan nak, saya patah balik, saya ambil. Apa masalahnya? Jadi saya harap kawan-kawan yang contohnya lah peguam-peguam yang tahu undang-undang, bekas-bekas polis, kena didik masyarakat supaya masyarakat akhirnya cakna. Ya, polis ni pun macam kita juga, ada manusia biasa. Rakyat kena ambil peduli dan kita kena study apakah hak-hak kita supaya tidak berlaku lagi tindakan-tindakan yang melampaui batas seperti ini. Baik, selalunya akhirnya saya akan bercakap soal isu-isu luar negara jugalah. Jadi hari ini saya nak menyentuh apa yang berlaku seantero dunia, ya. Untuk semua orang tahu, dunia sekarang dah ada lebih 7 bilion penduduk. Maknanya ada 7 bilion manusia yang berkumpul dalam satu planet yang sama, dan kita sekarang sedang berhadapan dengan masalah keselamatan makanan. Tak cukup makan. Ada ruang dunia yang tandus, yang langsung tak ada makanan, ada yang berlebihan, tapi berlebihan harganya rendah, ada petani yang dah collapse, dah jatuh, dia tak boleh bangkit. Ya, apatah lagi zaman pandemik ini. Jadi saya harap semua orang kita fikir jauh ke depan bahawa masa depan kita berkaitan makanan bukan yang main-main. Saya nak bawa pandangan dan juga perhatian saudara dan saudari kepada apa yang berlaku di sekeliling kita. Kerana isu keselamatan makanan ini, berlaku protes petani-petani di India yang mereka tidak puas hati kepada kerajaan India yang dikatakan akan menjahanamkan masa depan petani-petani di India. Kerana kerajaan India telah membuat satu undang-undang berkaitan dengan pertanian yang berkaitan juga dengan pengambilan tanah, dengan membenarkan kemasukan pemodal luar yang dikatakan mungkin akan membawa teknologi yang boleh merosakkan alam sekitar India. Dalam masa yang sama, mewujudkan satu jurang yang besar antara masyarakat petani-petani yang memang miskin akan jatuh lebih miskin, manakala hasil-hasil makanan di India nanti mungkin akan dibawa keluar daripada negara itu. Ini di India. Di Indonesia pula, kita telah lihat baru-baru ini kerajaan Indonesia telah membuat satu undang-undang buruh, diubah. Antaranya perubahan itu ialah membatalkan had gaji minimum yang mana dikatakan memberi peluang lebih kepada industri untuk mungkin akan mempergunakan para petani. Tapi dalam masa yang sama, walaupun protes itu berlangsung, di Indonesia sekarang ini telah dijalankan gerakan dipanggil Gedung Makanan ataupun Estate Makanan yang dilancarkan oleh Presiden Jokowi, khususnya di kawasan Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Kita boleh lihat beratus ribu hektar digunakan tanah itu untuk tanaman makanan seperti bawang, seperti sayur-sayuran dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa betapa negara-negara yang penduduk ramai ni, dia dah mula bertindak dah, kerana dia tahu FAO ataupun Badan Dunia yang mengawal makanan telah memberitahu bahawa akan berlaku krisis makanan sedunia yang kalau tak diambil tindakan oleh negara-negara ini akan memberi kesan kepada keselamatan keseluruhan rakyat dan negara. Jadi
apa jadi pada Malaysia? Itu yang saya pertanyakan. Kerana apa? Antara fakta yang harus kita terima hakikat di negara kita, petani-petani kita sebahagian besarnya puratanya berusia 63 tahun ke atas. Ini adalah pangkat bapak-bapak kita, pakcik-pakcik kita yang dahulu dah bertungkus lumus buka tanah felda dan sebagainya. Jadi inilah masanya anak-anak muda kita kembali kepada pertanian. Kita harus ubah cerita, naratif tentang pertanian, bukan lagi cerita foto, bukan lagi cerita sedih, bukan lagi cerita tak ada masa depan. Pertanian adalah suatu yang mesti kita teruskan. Jadi saya harap kerajaan terus sokong pengeluar-pengeluar makanan dalam negara kita yang sanggup bertahan. Kemudian bantulah orang muda untuk kembali pada pertanian. Ada skim yang lebih baik. Kemudian mungkin penggunaan tanah yang lebih mudah, berikan modal-modal dan juga bimbingan. Modal saja tak cukup bang, nanti terbang. Tapi kena bagi bimbingan yang betul. Dan penggunaan teknologi yang lebih tinggi. Kerana apa? Kita kena lipat gandakan pengeluaran makanan. Cerita orang kata balik kampung tanam jagung, tak apa. It's okay. Kita balik kampung tanam jagung, saya pun balik kampung bela lembu kan. Kerana apa? Saya tahu kalau saya tak boleh tolong negara ini, saya boleh tolong untuk keluarga saya pun cukup lah. Jadi kalau setiap orang di rumah masing-masing sekurang-kurangnya mencapai 20% pengeluaran makanan atas meja itu daripada rumah sendiri, saya ingat dia akan menurunkan kebergantungan kita kepada barang-barang import. Bayangkan dengan pandemik, dengan banjir besar, dengan bencana-bencana yang ada. Kalau negara-negara pengeksport ni hadapi masalah, dia akan jaga negara dia dulu. India dia kata dia nak guna lebih bawang. Dia tak bagi bawang dekat kita. Kita pula kata bawang mahal. Kita marah mamak. Apa pasal mamak dulu RM2 sekarang RM3? Bawang mahal bang. Kita marah. Tapi kita tak berusaha nak tanam bawang. Ini harus kita ubah. Nampak macam simple lah Mungkin apa yang saya kata ni macam nampak tak begitu modern, tapi sesuatu yang sangat penting. Saya harap kita sama-sama fikir dan ambil tindakan. Terima kasih kerana mengikuti siaran saya. Jangan lupa tolonglah share, like dan subscribe supaya saya terus bersemangat untuk berkarya. Adios. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.